Alright, hai, apa khabar? Saya sebenarnya ada nampak banyak soalan yang bertanya pasal adakah patut saya ni jadi intraday ke, swinger ke, position trader ke ataupun scalping. Dan macam mana cara untuk kena pasti. Okay, ini jawapan saya. Sama ada intraday ataupun swing ataupun position trader ataupun scalping, sebenarnya dia mesti datang daripada intraday itu sendiri. Dan saya tak kata dia ni berdasarkan time frame tertentu, pasal dia boleh jadi scalping pada masa sama juga waktu you tengok pasaran, dan mungkin dia boleh jadi intraday, dan mungkin dia boleh jadi iaitu dikatakan swing. Sebagai contoh, ada orang menakrifkan intraday ialah dia tidak carry trade. Maksudnya hari ni aku buka kan position dan aku tak boleh, malam tu aku kena tutup ataupun esok pukul tu aku kena tutup. Dia bukan maksud macam tu. Itu pandangan saya lah. Saya tak kata pandangan orang lain tu salah, tapi point utama yang saya nak bagi tahu pada you ialah you faham konsep ni dulu. Kenapa saya kata macam tu? Satu ialah cara kita untuk faham ialah kita mungkin bertindak sebagai intraday, kita mungkin bertindak kepada swing, ataupun kita mungkin bertindak kepada scalping. Position kita tak layak lah, sebab ini bank position ni biasanya makan tahun. So, kecuali you memang target makan tahun lah. So, point saya ialah macam ni. Iaitu, sebelum you kena pasti apa sebagainya kan, you ingat tak kita punya formula ialah kita kena ada mapping. Kan mapping. So, mapping ni akan menentukan di manakah trading time frame. Kan mapping akan menentukan di manakah trading time frame. So saya akan bagi basic, saya takkan cerita apa itu mapping kat sini, cuma nak faham konsep flow dulu. Okay, nombor satu ialah you kena faham apakah mapping yang pertama. Okay, so mapping yang pertama dinamakan sebagai, ni mapping satu dikenali sebagai mapping CDS. Okay, mapping ialah price. Nanti saya akan ajar kemudian, iaitu berdasarkan close price, open price. Nombor dua yang you kena faham kan, iaitu mapping, kejap, mapping volatility ataupun mapping volume. Okay, volatility. Kejap. Tulis pun dah merapu. Volatility. Okay, yang ketiga ialah mapping yang dinamakan sebagai mapping classic. Okay, so kita ada 3 jenis mapping. Macam mana bentuk mapping tu kemudian? Sebab mapping ni kita gunakan sebagai 2 perkara. Ini cara aplikasi dia. So, aplikasi dia pula, aplikasi ialah iaitu dinamakan sebagai top down untuk arah pasaran. Okey. Dan seterusnya dipanggil down top, dikenali sebagai untuk cari trading time frame. Okey, trading time frame. Jadi kalau you tengok apa yang saya masukkan kat sini ialah, dia sebenarnya you tak boleh nak wujudkan aku ni scalper ke apa sebagainya, sebab itu klasifikasi pengkhususan yang dibuat oleh saya tak tahu siapa buat, tapi roughly orang sebut macam tu. So trading time frame ni datang daripada dekat sini. Datang daripada ialah mana setup ni berada, kerana kita trading ni bergantung pada setup. Bukan kita trading ni suka hati mak bapak kita. Unless you buat contohnya systematic trading lah. Systematic trading tu maksudnya ialah you fokus pada H4. Selagi H4 tak ada entry, you tak entry. Itu konsep lagi satu. Cuma konsep saya hari ni ialah kita sebagai discretionary trading. So discretionary trading dengan systematic trading itu video lain. Tapi dan juga mapping, yang 3 jenis mapping ini video lain. Tapi yang sekarang ni saya nak you faham kita ni patut kat mana. Kan? Sebab market contohnya mungkin ada hari tu ialah sideway yang teruk. Kan, pada time frame H4 dan juga M15. Jadi maksudnya kita kena fokus kepada M15. Kan, untuk scalping. Kita tengok contoh dari segi kita punya yang ni dulu. So mungkin topik ni untuk orang yang baru mungkin agak berat lah sikit. Okay, tengok. Contoh, kalau kita tengok gold sekarang ni kan. Gold sekarang ni sebenarnya berada pada apa? Kan, gold ni saya berpendapat lah dia sedang sangkut pada H1 dengan H4. Jadi kalau kita lihat sekarang lah, apa yang boleh logik sekarang ni, kita duduk scalping ni sekarang ni. Kita tidak boleh mengatakan dia break. Sebagai contoh, kalau you tengok dekat sini, kalau you perhatikan betul-betul, kan apa yang berlaku ialah, ini konsep dia. Perhatikan di zone sini, kan dia berada disangkut kat sini. Sedangkan apa yang support dia? Apa yang support dia ialah bermaksud ialah datang pada time frame besar. Time frame besar dekat mana? Kalau saya ini memerhatikan cara trading ialah melihat pada weekly. Kan, sekurang-kurangnya di zone weekly ni, saya masukkan kat sini. Okay, ini macam bagi orang tak biasa ni, dia akan kata, alamak cakap apa ni? You just hold on dengan saya, insyaAllah you akan faham. Okay, so kalau kita tengok kat sini, okay, tengok contoh. Okay, perhatikan katalah ini zone trading you kat sini. Kan, ada tak disupport dekat H4 ni? Maksudnya sebarang yang masuk ke H4 saya akan start scalp ataupun start sell. Tetapi saya tidak boleh hold kerana market sekarang ni adalah market yang sedang dalam penilaian. Saya tidak hold. Jadi maksudnya dah nak jadi apa? Nak cakap swing ke macam mana? Kan?
Cuba tahan swing. Tapi last kali tak pergi-pergi, asyik kena stop loss atau duduk main. Jadi kita rugi dari segi dia panggil return of equity trading. Trading equity. Nanti saya akan ceritakan lagi lah. Cuma poin utama sekarang ni lah, faham tak apa yang maksud dengan ni? So at least you faham basis you. Sebenarnya kita tak boleh nak letak diri kita ni. Pada saya ialah kita ni scalping ke, intraday ke, swing ke, tak boleh nak letak. Unless you memang fokus pada time frame tersebut, ada setup baru aku masuk. Jadi dia akan mengakibatkan you tak trading hari-hari lah. Saya obviously saya ni intraday trader. Memang saya berfikiran investor, tapi saya intraday trader. Hari-hari saya trade. Kan? Tapi trade berdasarkan konsep adakah kita ni nak scalping, swing, ataupun kita nak intraday berdasarkan iaitu mapping CDS, mapping volume dan juga mapping klasik tadi. Okay, so jumpa lagi dan selamat pilih like, komen dan juga subscribe. Komen di bawah ni kan apa saja soal video apa sebagainya nak saya bercerita lebih lanjut pasal topik tertentu kan insya-Allah, dan kita akan berjumpa untuk sesi akan datang. Alright, dalam video akan datang. So jumpa lagi dan salam hormat.